Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak minta semua bangun dulu, tengok-tengok sikit sampah-sampah dekat tepi-tepi meja. Okey, meja tu luruskan. Tu, meja tu sengit sangat tu. Luruskan, samakan dengan yang depan ni. Bagi sama rata. Awak semua tak kemas kelas ke? Tak ada yang tugas ke hari ni? Nak tengok jadual tu macam ada orang. Okey, cepat. Kita nak start kelas ni. Tu, sampah tu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, semua boleh duduk. Okey, keluarkan kitab ni, syariah. Buka tajuk yang ke-8, An-Najasah. Hari ni kita akan belajar tajuk mengenai najis. Okey, siapa yang tahu najis ni apa? Siapa tahu najis? Apa tu najis? Tak tahu. Okey, lagi? Kencing. Okey, lagi? Apa? Tu je. Okey. Najis ni dia membawa maksud, kalau tengok pengertian yang pertama tu, An-Najasah fil lughah, itu dari segi bahasa maksud kullu mustaqdir, yang maksud semua kotoran. Semua kotoran, maksudnya apa yang orang nampak kotoran tu dikira najis lah. Tai ke, kencing ke, muntah ke, darah ke, semua tu dikira najis. Dikategorikan sebagai najis. Okey, kita tengok pada maksud syarak dia. Mustaqdir yamna'u sihhati solah haitsu la murakhisa kadam wal baul. Okey. Yang ni dari segi syarak bermaksud kotoran yang menghalang sahnya solat seperti darah dan air kencing. Okey, maksudnya kat sini kalau kata ada kotoran tu dekat pakaian kita ataupun dekat tempat kita nak sembahyang, maksudnya itulah dinamakan sebagai najis. Contoh darah, misal kata ada kawan-kawan awak ke, awak sendiri ke terluka ke kat mana-mana, kalau terkena pakaian, pakaian tu tak boleh digunakan untuk buat sembahyang. Sebab dia apa? Dia tak sah sembahyang awak. Okey. Kisah pasal najis ni bermula pada satu hari. Kalau tengok hadis tu, da'uhu wa ahriku ala baulihi zanuban min ma'in. Okey. Dalil ni dikata dalil hadis ni datang bermaksud biarkan, siramkanlah kencing itu dengan air. Tu maksud hadis tu. Okey, Ustaz cerita sikitlah kisah di sebalik kejadian hadis ni sebelum hadis ni keluar. Okey, pada masa ada satu keadaan tu, Rasulullah dengan sahabat dia tengah duduk kat kawasan masjid ni. Dia tengah duduk borak lah apa tu. Tiba diorang ni nampak, baginda nampak ada satu lelaki Arab ni tengah kencing dekat kawasan masjid tu. Sahabat lagi nak marah lah, tapi Rasulullah kata tak apa, biarkan je. Biar je, lepas tu awak siramkan air kencing tu dengan air. Macam tu lah maksudnya. Okey, maksudnya dalil ni adalah menunjukkan dalil pensyariatan bahawa penyucian najis. Maksudnya awak nampak najis kena bersihkan, baru datangnya suci tu. Kalau kata nampak najis dia tak bersih, tak suci lah kawasan tu. Katakanlah pada masa yang kata orang tu kencing kan, lepas tu kita biar je, tak ada orang bersihkan, tak ada apa, dikira kawasan tu tak boleh buat sembahyang lah. Dia tak sah, tak suci kawasan tu. Okey, faham tak? Okey, kita pergi kepada
Muka surat sebelah. Jenis-jenis apa? Bahagian-bahagian ataupun jenis najis. Okey, siapa tahu jenis najis ada berapa? Berapa? 3. Betul. Jenis najis ada 3. Okey, dia ada ikut peringkat lah. Okay, pertama sekali apa? Siapa tahu? Mukhaffafah. Okey, kedua mutawassitah. Okey, last sekali apa? Mughallazah. Okey, ni semua dah sedia maklum lah apa dia tu kan. Maksudnya daripada dulu kita dah belajar, tapi kali ni kita belajar lebih detail lagi macam mana. Okey, mukhaffafah. Mukhaffafah ni kalau kita tengok dari ni tajuk dari terjemahan ni, najis bayi lelaki yang tidak makan selain susu ibu. Maksudnya budak baby yang masih menyusu badan lah maksudnya. Menyusu badan, dia tak makan benda-benda lain. Maksudnya tak makan nester, dia lapar je dia minum susu. Tu dikira ataupun bayi lelaki atau perempuan yang tak putus susu ibunya sebelum umurnya 2 tahun. Maksudnya dia sebelum 2 tahun dia dikira kencingnya tu najis mukhaffafah lah, najis ringan. Maksudnya selain daripada itu, maksudnya macam adik awak umur 3 tahun, tu dah tak kira lah. Selepas dia umur 2 tahun, dia dah tak dikira. Okay, faham tak? Kalau adik awak tak menyusu badan, kalau tak menyusu badan, dia dikira dikira tengok umur dia. Kalau kata dia susu badan, dia boleh lah. Tapi sama juga limitnya sampai umur 2 tahun. Tapi kalau tak susu badan, okey, dia terus pegang. Umur 2 tahun, dia dah tak boleh lah, dia kira najis lain lah. Dia akan dijadikan najis mutawassitah. Okey, dalil untuk kalau awak tengok hadis Nabi tu, Ummu Qais binti Mihsan atat bi ibnu laha sawiran lam yakul ta'amu ila Rasulullah fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'i fanadahahu wa lam yaghsalhu. Okey, maksudnya kat sini Ummu Qais ni dia bawa anak lelaki kecil dia yang tak makan lah, yang menyusu badan dengan dia dekat Rasulullah. Dia bawa pergi jumpa Rasulullah. Okay, kemudian Rasulullah dudukkan dia dalam bilik. Maksudnya Rasulullah bawa baby tu, anak Ummu Qais ni pergi dalam bilik. Kemudian bayi tu terkencing kat pakaian Rasulullah. Okay, Rasulullah pula, cara dia, Rasulullah pergi minta air, lepas tu dia bersihkan je, macam basahkan, lepas tu dia pecik-pecik gitu je. Bersihkan macam tu je guna air. Okay, maksud dekat sini, cara kita nak bersihkan najis mukhaffafah ni adalah dengan siramkan air. Maksudnya bersihkan macam tu je. Maksudnya tak terlalu kotor lah, maksudnya najis mukhaffafah ni. Bersihkan agak-agak tak ada bau. Okay, settle lah. Okay, faham tak? Najis mutawassitah bukan siram air juga. Sama lah, tapi nanti kita masuk bab yang mutawassitah tu kan. Sekarang ni kita dekat mukhaffafah dulu. Okey, seterusnya kita pergi pada najis mutawassitah. Najis mutawassitah maksudnya najis haiwan lain, haiwan kita jumpa jalan ke apa ke, selain daripada anjing dan babi. Maksudnya kucing ke, biawak ke, cicak ke, lipas ke, tu selain daripada anjing dan babi, semua sekali dikategorikan sebagai mutawassitah. Okay. Kenapa dikatakan macam tu? Sebab najis anjing dan babi dia dah dikategorikan sebagai mughallazah. Okay, faham? Kalau apa? Penyu sama kena cakap. Selain daripada anjing dan babi, semua dikategorikan sebagai mutawassitah. Kencing dia ke, air dia ke, semua sama. Selain tu haiwan.
Okey, lepas tu kencing budak, ni kencing budak yang tak minum susu, pun dikategorikan sebagai mutawasitah. Maksudnya yang dah lepas umur 2 tahun lah. Dikategorikan sebagai najis mutawasitah. Okey, kencing manusia, macam contoh macam ustaz, macam awak, semua ni dia kategorikan sebagai mutawasitah lah. Tapi kita kan takkanlah kita nak pergi kencing kat dalam rumah tu. Kita kencing kat tandas juga kan. Ada perangai jenis pesen-pesen macam tu ke? Perangai. Okey, lagi satu apa najis mutawasitah ni? Awal-awal tadi ustaz ada cakap dah. Masa pengenalan tu pasal kotoran, pasal najis tu apa? Benda yang ustaz bau ustaz cakap selain pada kencing tu. Darah. Ya, darah pun dikategorikan sebagai najis mutawasitah. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara pembersihan dia. Okey, awak kena tahu syarat dia najis mutawasitah ni dia detail sikit. Maksudnya dia tak macam najis mukhaffafah ni. Mukhaffafah tu sikit-sikit je nak bersihkan dia. Tapi kalau najis mutawasitah ni dia kena pastikan bahawa kita hilang bentuk dia, warna dia, rasa dia, bau dia. Maksudnya kan kalau macam contoh kita kencing bau hancing kan. Okey, kita jerus air tu sampai tak ada bau. Ataupun simpan-simpan sabun sikit ke apa kan, bagi hilang bau tu. Lepas tu kalau macam kan, kalau kita ada darah, nampak darah kan, kita jerus kan, darah kadang dia rompok macam tu kan. Dia kira kita jerus lah darah tu sampai dia hilang. Baru dia kira macam hilang lah. Maksudnya cara nak bersihkan najis mutawasitah ni kiranya perlukan air yang banyak. Bukan percikan, dia perlukan macam awak ambil hose, jerus macam tu. Najis mutawasitah. Okey, dalilnya kalau awak tengok An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Maksud jika dia berak kerana perlu, jika dia berak jadi saya akan bawakan air dan dia akan basuh dengannya. Maksudnya kalau dia nampak orang buang air besar, kena jerung air lah. Maksudnya kalau kata awak buang air tapi awak tak bersihkan ataupun tak istinja dengan betul, dikategorikan macam awak bawa najis tu. Jadi awak kena bersihkan betul-betul, baru dikira awak dah sucikan diri awak. Okey, faham? Okey, kita pergi kepada najis yang terakhir, najis mughalazah. Mughalazah ni apa tadi? Tadi najis mutawasitah, najis sederhana, najis mukhaffafah, najis ringan, najis mughalazah, najis apa? Najis berat, betul. Okey. Najis berat ni, najis mughalazah ni, dia kata wa huwal kalbu wal khinzir, iaitu anjing dan babi. Okey. Wa ma tuwallidu minhuma aw min ahadihima. Maksudnya yang tuwallidu ni maksud lahir, ataupun maksud senang kata yang keluar lah, yang keluar daripada anggota ataupun badan anjing ataupun babi ni, daripada dua-dua ataupun salah satu daripadanya. Tu dikira najis mughalazah. Okay, Ustaz nak tanya, air liur anjing dikira tak? Dikira kenapa? Betul, sebab dia datang daripada anjing, dalam badan anjing tu. Kita anjing tu tak boleh, anjing tu dah kira haram, tapi dia punya air liur pun dikira juga haram. Okey, faham? Okey, cara kita nak bersihkan dia macam mana? Macam mana kita nak bersihkan najis mughalazah? Macam mana kita nak sucikan dia? Tahu tak? Tak tahu? Ni nadrah pada terompong Ustaz tengok tadi. Awak nak apa dia? Najis mughalazah. Macam mana kita nak bersihkan dia? Dia kena ada dua benda je. Apa? Tak tahu. Okey, tak apa, saya cerita. Okey, pertama sekali kita kena ada satu, kita najis mughalazah ni dia kena disucikan dengan 7 kali simbahan air, ataupun 7 gayung lah senang kata.
Okey, satu gayung tu ataupun satu baldi ke gayung ke, dia daripada air yang dicampur dengan tanah. Okey, itu satu. Satu untuk air tanah. Kedua, air apa? Air apa? Kalau basuh lantai pakai air apa? Air paip. Air paip ataupun air mutlak. Air yang untuk kita buat guna wuduk. Air mutlak ni air yang kita boleh buat ambil wuduk. Kita guna. Lagi 6 kali tu kita guna air mutlak tu. Okey, faham? Okey. Sebelum kita pergi pada perkara seterusnya, kita main sikit game. Boleh kita main sikit? Kita tengok faham ke tak faham apa yang Ustaz ajar tadi. Okey, faham? Okey, siapa sekarang ni yang tengah mengantuk? Ada tak yang tengah mengantuk? Sini Arif. Atas sini. Sini. Okey, bagi 3 kertas ni. Bagilah kat siapa nak bagi. 3 orang kawan awak. Okey, sini Huaida mai sini. Okey, 3 kertas ni awak pergi bagi dekat mana-mana kawan awak. Okey, bagi kertas tu. Okey. Siapa yang pegang? Siapa yang pegang kertas tu datang depan. Dah, tak dah? Okey. Okey, awak ambil selotip ni. Okey, awak ambil selotip ni, tampalkan dekat ujung kertas awak tu. Okey. Sampai gunting. Bagi gunting jap. Jam. Boleh gunting tak tu. Mana ni sekolah. Okey, yang ada yang ni, yang nama bahasa Arab tu dulu. Nama bahasa Arab dulu. Okey, nama bahasa Arab tu awak duduk dekat 3 bahagian tempat. Okey. Okey, pertama sekali satu kelas tengok Ini apa tadi? Mukhaffafah. Okey, mukhaffafah. Ustaz letak sini awak duduk sini. Okey, mukhaffafah duduk sini. Okey, seterusnya ni, apa ni? Mutawassitah. Okey, mutawassitah bukan masitah. Masitah tu yang bawah. Okey, last kali. Okey, muqalladzah. Okey. Tadi apa tu? Yang ujung sekali tu mukhaffafah. Mukhaffafah tu apa? Okey, tak apa. Awak tak payah cakap. Sekarang ni Ustaz nak tengok yang pegang maksud dia. Yang pegang maksud ni, biar awak letak sendiri dekat mana maksud perkataan awak ni. Cepat letak. Okey. Sama sekali ni apa? Najis ringan. Okey, najis ringan tak kat mana? Mana tadi? Sini. Ke sini?
Sini. Najis ringan. Okey, seterusnya apa ni? Najis sederhana. Okey, najis sederhana letak dekat tengah sini. Betul. Najis sederhana tu apa? Najis mutawasitah. Okey, last sekali apa? Najis berat. Okey, najis berat letak dekat sini. Okey. Okey, nampak beberapa kawan awak ni dah faham dah maksud Ustaz. Apa yang kita nak belajar hari ni dah agak tercapai dah objektif ni. Ni sedapnya macam ni. Okey, kita pergi pada seterusnya. Okey, kan kita dah letak tiga peringkat tu kan. Okey, Ustaz akan tunjuk gambar Ustaz lukis ni semalam. Ustaz rajin melukis semalam. Okey, Ustaz tunjuk gambar. Lepas tu awak bagi tahu ke Ustaz, gambar ni dia terletak dekat najis mana. Okey, pertama sekali, ni gambar apa ni? Gambar apa? Kencing bayi duduk kat mana? Tadi Ustaz cakap tadi, kencing bayi duduk dekat najis. Gerak. Mughalazah ke mukhaffafah ke mutawasitah? Yang mana satu? Cepat bincang. Najis bayi duduk dekat mutawasitah. Asal mutawasitah? Sebab tadi Ustaz cakap kencing manusia. Memanglah bayi tu Ustaz faham dah manusia. Tapi kan Ustaz dah cakap pasal apa? Yang umur tu. Bayi ni kan kecil, bayi. Awak bayi berapa lama? Yang Ustaz cakap mutawasitah tu najis orang macam orang dewasa. Kita ni macam ni, macam saya, macam awak. Okey, kalau najis bayi ni, najis bayi duduk kat mana? Mukhaffafah. Najis bayi duduk dekat mukhaffafah. Okey, seterusnya ni gambar apa ni? Kita tengok. Ni gambar apa? Tai kucing. Tai kucing duduk kat mana? Mutawasitah. Betul. Tai kucing duduk dekat mutawasitah. Okey, last sekali. Nampak tak ni apa? Tak saja lukis sikit-sikit. Apa ni? Ni anjing. Ni anjing. Anjing lah. Bukan kucing, anjing ni. Apa ni? Dekat dia punya ni, apa ni? Ailio. Ailio anjing duduk kat mana? Mughalazah lah kan. Sebab apa tadi saya cakap? Dia sebab dia lahir daripada anggota badan anjing. Okey, faham? Bagus. Okey. Kita sambung untuk part seterusnya. Praktikal ataupun at-tabiq. Okey, cara kita nak bersihkan dia. Pertama sekali, sebelum kita nak sucikan satu-satu bahan tu, kita kena pastikan apa dulu. So, macam sebelum kita nak basuh baju kita kena pastikan apa? Macam contoh apa dia? Awak kena pastikan pertama sekali lah, kalau kita nak sucikan ataupun kita nak sertu dia, kita nak kita kena pastikan apa dekat. Kita pastikan apa benda. Pastikan ada najis lah. Kalau tak ada najis nak bersihkan buat apa? Basuh je lah baju tu macam biasa. Okey. Kalau tak yakin, misal kata macam contoh baju ni basah. Bau tak ada, tapi bunda tak pasti. Macam contoh baju Ustaz basah banyak bau tak ada, warna pun tak ada. Itu tu kena buat macam mana? Maksudnya apa? Betul. Maksudnya kita tak payahlah kira dia sebagai najis.
Sebab pertama sekali kita kena yakin bahawa kena ada najis, baru boleh kita ni lah bersihkan, kita sucikan dia. Kerana pada biasanya, kebiasaannya najis ni akan berada pada pakaian, pada tanah. Maksudnya kalau kita jumpa pasir tu kan, tiba ada bonjol lah tu pasir tu, kira najis dah tu. Okay, pada perabot, kadang-kadang kan kalau macam rumah lama, dia kadang-kadang atas rak ke almari ke apa, ada tai cicak lah, segala-segala tai atas tu. Okay, lepas tu apa lagi seumpama dengannya lah. Selain pada itu, kita bersihkan macam biasa lah. Maksud kita tengok, okay, kalau kat kawasan-kawasan ni ada, okay, kita bersihkan. Macam apa, tai cicak apa, okay, kita bersihkan. Contoh macam sampai hilang bau, hilang rasa, hilang bentuk, macam tu. Kalau tidak, tak payahlah. Okay, kemudian setelah pada contoh tu kita nampak ada najis kan, macam bau ni lah, macam ada tai dah kat situ kan. Okay, first kali kita kena tahu. Contoh katakanlah kita nampak tu tai dalam pasir, macam mana nak tahu ni tai kucing ke apa kan. Okay, kita kena pastikan dulu mana dia tu tai kucing ke ataupun tai anjing. Biasanya kalau tai kucing tu kecil lah, kalau tai besar-besar tu anjing lah tu. Macam tahu nampak rasa awak, ya tai anjing lah. Gitu. So maksudnya awak kena jirus dengan, macam tadi saya cakap, jirus dengan air tanah. Tapi kalau tai kucing, awak bersihkan je lah, basuh semua. Macam tu je lah. Okay, basuh dengan sabun, bagi hilang bau. Okay. Okay, betul. Seterusnya, kalau macam contoh Najis Mughalazah tadi, katakanlah dekat, okay, first kali kita tengok pada Najis Mukhafafah ni, kita dah pastikan tadi, oh ni kencing baby je ni. Tak apalah, kita jiru-jiru air sikit, lepas kita mop. Tu najis Mukhafafah lah, kita buat sikit je. Tak payah nak detail-detail sangat lah. Sebab biasa kencing baby ni tak bau pun. Rasa pun tak ada. Ustaz rasa lah, tak rasa pun. Sebab kalau tidak, dia tak jatuh pada najis kalau tidak, dia jatuh pada najis mutawassithah kan, kalau dia bau. Kalau dia tak bau, dia najis mukhafafah. Okay, seterusnya najis mutawassithah. Kalau macam contoh baju kita terkena kencing ataupun terkena tai kan, macam kita berak apa, kita lah, calik lah kononnya. Basuh baju tu sampai cukup semua syarat. Maksudnya basuh baju tu sampai hilang lah yang Ustaz cakap tadi. Bau dia, bentuk dia, rasa dia, kena hilang semua tu, baru dikira bagai baju tu suci. Okay, kalau macam Mughalazah pula, bisa kata dekat kasut awak ada tai anjing. Okay, awak takkan nak turun-turun jirung air tanah kan. Tak, pertama sekali awak kena buang dulu najis tu. Kita awak ambil kain ataupun ambil kertas ke apa, awak scrape tai tu, buang kat kasut tu. Dah buang, okey, barulah awak buat proses sertu dulu. Jurus satu gayung air tanah, lepas tu 6 kali air mutlak. Okey, faham tak? Faham? Okey. Kalau awak tengok dekat muka surat yang sebelum akhir tu kan, Muhammad, tengok dekat muka surat yang ada gambar perbualan tu, nampak tak? Gambar perbualan. Gambar perbualan tu maksud dia apa? Maksud gambar perbualan tu, okey, dia pergi, siapa tu? Safara Mahmud ma'a Ghazali ila Kuala Lumpur. Maksudnya Safara telah pergi bermusafir Mahmud dan Ghazali ke Kuala Lumpur. Wasakinan fi ahadil funada fa'aradan an yusliyan isya. Maksudnya macam diorang nak sembahyang isyak, tapi macam mana diorang nak sembahyang isyak? Okey, cuba awak bincangkan macam mana diorang dah sampai dekat, contoh diorang sampai hotel, lepas tu macam mana diorang nak sembahyang isyak tu, apa yang diorang kena buat? Okay, cuba Ustaz bagi masa 30 saat, awak fikir macam mana.
Okey. Pertama sekali, betul tak? Pertama sekali dia kena pastikan lah dekat kawasan yang dia nak semayang tu bersih. Okey, katakanlah tempat tu macam habuk ke, ada tek cicak ke, apa yang orang boleh buat? Macam mana? Betul, bentanglah sejadah ke, selimut ke. Asalkan tempat dia nak sujud tu ataupun tempat dia nak semayang tu lah, maksudnya kalau sejadah ni awak bentang kan, kiranya satu badan awak akan duduk atas sejadah kan. Macam tu lah maksudnya, macam tempat awak nak semayang tu dikira suci dan bersih. Kalau tidak, sah tak semayang awak tu. Betul, tak sah. Jadi pertama sekali kita kena pastikan baju kita bersih. Orang dah mandi apa semua, dah pakai t-shirt, pakai seluar baik-baik, cantik apa semua. Okay, kemudian tempat semayang pula, orang kena pastikan tempat semayang tu bersih. Kalau tak bersih, tak boleh semayang. Faham tak? Okey. Dapat Okey, Ustaz ingat cukup dulu pada topik najis tu. Dah sampai ni, dah habis dah ni. Okay, InsyaAllah kita sambung kelas kita pada minggu hadapan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.